Jihad dalam konsep yang umum lah, penegakan keadilan, penentangan kezaliman, menyelamatkan nyawa, memang wajib. Pada saya, pada Zulaikha, pada semua penonton di rumah, itu semua wajib. Dan kalau kita lihat konsep penegakan keadilan ini, ialah dia satu perkara yang menjadi intipati kepada Islam itu sendiri. Nabi, kenapa Nabi sendiri pergi berperang? Dia Nabi, dia ketua negara, tapi dia sendiri perang untuk selamatkan rakyat Madinah, kan? Yang daripada diserang oleh orang Mekah, daripada diserang. Dan juga dalam jihad perang ni ada orang kata, oh macam itu Islam hanya jihad bertahan. Tak, kita ada preempt juga. Preempt, sebelum mereka serang, kita serang mereka untuk apa? Bukan suka-suka perang-perang, bukan nak paksa orang masuk Islam, tetapi untuk selamatkan nyawa-nyawa yang tidak berdosa. Doktor baik cakap pasal kezaliman, keadilan. Doktor huraikan sikit tentang kezaliman dan keadilan dan dalam konteks zaman sekarang ni lah. Mungkin ya, memberi makan gelendangan, itu jihad, kan? Membela nasib OKU yang tidak terbela, itu juga jihad, kan? Dan juga kita menentang segala mengikut kapasiti masing-masing lah. Sama ada kezaliman dari segi apa, ada undang-undang yang zalim, ada keculasan, ketirisan. Perjuangan itu sebahagian pada jihad. Orang politik ada jihad mereka politik, orang akademik ada jihadnya. Maksudnya apabila kami orang akademik membuat kajian, mengutarakan pandangan berdasarkan daripada ilmu yang sedikit yang Allah Ta'ala berikan ini, jihadnya tidak boleh dihalang, tak boleh dikekang. Oleh kerana ada orang berkuasa tak suka, maka mereka tak boleh kau cakap gini, tak boleh. Itu jihad dia, kan? Begitu ya dengan kita sebutkan tadi, kalau orang-orang siswa, mereka ada jihad mereka, kan? Orang-orang yang terlibat dalam NGO, mereka ada jihad. Wartawan macam kamu pun ni jihad ni, kan? Nak sebarkan ilmu, sebarkan maklumat, yang mana ultimately ataupun di penghujungnya ialah untuk kesejahteraan rakyat. Para ulama yang muktabar, yang yang menjadi rujukan di dalam mereka punya buku-buku ensiklopedia fiqh. Bila dia bicarakan tentang jihad, ada dalam semua buku fiqh, dalam semua buku hadis akan ada tajuk spesifik tentang jihad. Dan para ulama begitu teliti sebab ini melibatkan nyawa yang akan terkorban dan nyawa yang akan dikorbankan. Kan? Ada pihak yang akan terkorban, ada pihak yang akan mengorbankan nyawanya. Jadi ulama begitu teliti. Ya, betul kita nak capai objektif yang mulia, tetapi perlu ada sistem. Sebab itu antara syarat diberikan terhadap orang kata rukun jihad itu sendiri ialah ianya mesti berdasarkan keizinan ataupun berdasarkan kita katakan arahan daripada ketua negara. Dalam istilahnya mereka kata sebagai khalifah ataupun imam, ataupun kalau kita pada hari ini kepada kerajaan yang memerintah. Sebab jihad ini oleh kerana nature-nya begitu akan nyawa yang terkorban. Dia perlu tersusun, perlu well organised, perlu dikurangkan perlu diminimalkan risikonya. Jadi sebab itu tanggungjawab pemerintah, hanya pada pemerintah saja untuk meluluskan, memberikan arahan jihad. Ya, ini memang ditekankan oleh para ulama sekalian. Kalau pemerintah tidak ada ataupun pemerintah yang ada ini zalim, contohnya macam kes kat Syria lah, dia tak boleh harapkan Bashar tu ni yang bunuh rakyatnya, kan? Jadi pada waktu itu para ulama katakan pada waktu itu mereka hendaklah merujuk kepada ulama, kumpulan ulama, bukan seorang, bukan dua, tetapi kumpulan ulama yang menjadi reference, yang muktabar, yang diiktiraf ilmunya oleh masyarakat. Hanya dengan keizinan mereka, dalam keadaan tidak ada kerajaan ataupun kerajaan yang ada itu sendiri yang membunuh rakyatnya, perlulah keizinan ataupun arahan tu daripada kumpulan ulama ini. Okay. Jadi dalam kes Syria, kita pergi spesifik, kes Syria ini ialah nak ikutkan tanggungjawabnya ialah negara-negara Islam yang ada, ketua-ketua negara yang bagi arahan, okey kita hantar tentera perangi Bashar. Sebab apa? Bashar bunuh rakyat dia. Tapi setakat ni tak ada yang keluar arahan sedemikian. Yang ada pun cuma mereka bantu dari segi kemanusiaan macam Turki, kan, yang akan konsisten, ataupun macam Qatar yang committed. Kalau dulunya ada Mesir, mereka juga committed. Tapi tentera tidak ada. Kenapa? Kerana bagi rakyat Syria sendiri, biarlah mereka yang berlawan, kan? Sebab yang berlawan dengan kerajaan Bashar pun asalnya ialah tentera-tentera yang tinggalkan Bashar kerana tak sanggup nak bunuh rakyatnya sendiri. Mereka berpaling tada dan mereka terpaksa pertahankan kampung-kampung, pertahankan civilian dan sebagainya. Okay. Jadi bagi mereka tak perlukan orang untuk join, dah cukup. Rakyatnya dah cukup.
untuk menentang diktator Bashar ni. Tetapi yang mereka perlukan apa? Tekanan politik. Memberikan tekanan politik, putuskan hubungan diplomatik dengan Bashar, putuskan hubungan dagang dan berikan tekanan kepada dia agar dia mengembalikan kuasa kepada rakyat dan berhenti membunuh. Itu. Dan yang kedua yang mereka perlukan juga ialah bantuan itulah, perubatan, makanan, pelarian jutaan. Bilang angkanya mencecah lebih daripada 2 juta. Rakyat Syria berada di luar negara, sama ada dekat Turki, sama ada di di Jordan, di Iraq, sama ada di di sepanjang pada Mesir dah kena halau, atau di Malaysia ini sendiri dan beberapa negara lain yang mereka terpaksa mencari sama ada suaka politik, perlindungan atau menjadi pelarian. Jadi mereka rayu agar dibantu orang ni. Dibantu dari segi makanan, perubatan untuk meneruskan hidup. Dan yang paling penting sekali, mereka hendakkan kita bantu sebagai jihad besar kita menguruskan pendidikan. Sebab sekarang ni kalau kita lihat dengan keadaan pelarian seperti ini, kita akan hilang satu generasi intelektual daripada Syria. Dan kita tahu orang Syria orang pandai-pandai, orang cerdik. Dan bila hilangnya satu generasi intelektual, apakah negara akan datang yang akan dibina? Adakah akan menjadi seperti Afghanistan? Kan? It's a failed state kan, failed nation. Kita tak mahu seperti ini. Jadi jihadnya kita ialah bantu dari segi ruang-ruang itu. Orang nak berperang setakat ini, bagi ulama-ulama yang berada di sana dan pemimpin-pemimpin rakyat yang telah mereka pilih, kerajaan sementara mereka, mengatakan mereka tak perlu orang luar. Dan kebanyakan orang luar yang datang itu bukan dari arahan kerajaan sementara Syria, bukan dari arahan ulama dan bukan daripada arahan mana-mana kuasa. Al-Qaeda, hari ini sekarang kita ada ISIL, ISIS yang dia sendiri jadi ulama, dia sendiri jadi khalifah, dia suruh orang ikut. Jadi ini tidak menepati peraturan yang telah ulama sediakan, tidak menepati syariah itu sendiri. Dan sebab tu kita lihat ulama-ulama muktabar condemn mereka kan, seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Raisuni daripada Maghribi, Ali Karadari di Iraq, ulama-ulama di Iraq, malah ulama Syria sendiri tak terima golongan ni. Satu sudut yang lebih penting lagi apa tahu? Di peringkat kerajaan. Di peringkat kerajaan kena beri tekanan diplomatik. Kena kempen di negara-negara OIC, negara EU, negara Afrika, negara segala macam lah, segala bagai ni, di peringkat ASEAN dan sebagainya, beri tekanan kepada Bashar, berhenti bunuh rakyat. Kau kena beri kuasa kembalikan kuasa kepada rakyat, dan kau perlu dihadapkan ke mahkamah jenayah dunia. Okay, kalau kau tak mahu pun, tapi sekarang ni kalau betul dia inginkan national unity, dia harus letak jawatan dan hadapkan mereka yang terlibat dalam membunuh ni ke muka pengadilan. Isunya dia seorang zalim. Seorang zalim itu sama ada Muslim ke bukan Muslim ke, Syiah ke Sunni, zalim adalah zalim. Dia membunuh nyawa rakyat yang tidak berdosa, dia memenjarakan dan membunuh para ulama, dia membunuh dan memenjarakan para intelektual, membunuh dan memenjarakan kanak-kanak, memperkosa wanita dan juga menganiaya orang tua, menyerang kampung-kampung dan sebagainya. Itu adalah kezaliman. Itu adalah satu dosa. Dan setiap kezaliman tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dia perlu dihadapkan ke muka pengadilan. Jikalau dienggan menghadap ke muka pengadilan, maka perlu diberikan kepadanya tekanan. Jadi bagi mereka yang berperang di kalangan rakyat Syria yang bangkit adalah untuk menuntut hak mereka, menegakkan keadilan, menentang kezaliman. Itu jihad. Kita tak boleh nafikan itu adalah jihad. Saya tak suka orang apologetik kata, oh, Islam dengan Islam tak jihad. Mana ada ni, siapa ajar ni? Nabi pun cakap kalau kita berdiri depan pemimpin zalim, kita tegur dia, kita kena bunuh, itu mati syahid. Itu jihad lah tu. Perjuangan orang Syria, rakyat Syria menentang Bashar adalah jihad. Itu satu. Yang kes orang kita pergi sana ni isu lain. Kita jangan confuse. Kadang, sebab tu para ulama usul fiqah dalam nak keluarkan hukum, dia kata al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi, iaitu nak bagi hukum pada sesuatu dia kena ada big picture. Kita jangan main cakap ikut sebarang. Ni kadang-kadang orang-orang agama kita ni main maklumat tak sufficient, maklumat tak cukup, terus kasih hukum. Itu tak boleh lah. Jangan main-main, ni hukum kan. Okey. Jadi orang kita yang pergi sana, kalau ikut pertimbangan para ulama yang kita dah sebut tadi, hukum jihadnya, mereka kantol lah. Kerana apa? Pertama, tidak dengan izin pemerintah. Tidak dengan arahan daripada pihak berkuasa. Kalau katakanlah tentera pergi hantar, itu memang jihad lah. Sebab apa? Mereka ada dengan arahan. Ataupun kalau tidak dengan arahan itu, bukan mereka pergi bukan dengan arahan ataupun keizinan sekumpulan ulama yang menjadi rujukan. Sebab setakat ini ulama-ulama Syria pun tidak mengharapkan orang luar datang berjihad di tempat mereka. Belumnya lagi. Dan mereka pun lebih mengharapkan negara-negara Islam yang turut bantu. Bukannya orang individual. Bukannya kumpulan-kumpulan. Sebab kalau kumpulan ni, siapa yang boleh kawal mereka?
Kan mereka tidak ada sovereign gitu. Tak ada apa kedaulatan di situ. Tapi kalau kuasa-kuasa, katakanlah kalau tentera Turki masuk, itu ada sovereignty-nya, ada kedaulatannya. Kalau Malaysia contohnya hantar tentera, Malaysia jauh sangatlah. Tapi kita boleh lah kempen kena-kena. Ataupun Mesir lah dulu, kan? Boleh hantar tentera dan sebagainya. Itu kena jihad, kan? Tapi bila individual pergi, pertamanya dia tak ikut peraturan. Ini kalau main wrestling ni dia main dekat luar ring. Kan mana kira dia kena main kat dalam ring kan. Atau kalau main bola apa ni dia pakai tangan. Mana boleh ini main bola sepak kan. Dia tak ikut peraturan. Bila tak ikut peraturan, itu dah out lah, tak kira jihad. Ya. Dan yang keduanya, masalahnya oleh kerana dia awal-awal tak ikut peraturan lagi, kalau dia balik ke Malaysia, ingat orang macam ni akan ikut peraturan dah. Itu big question mark kan. Cuma bagaimana nak kawal macam ini? Dalam keadaan apa ni dunia yang tidak bersepadan, semua orang ada maklumat dan kita tu setiap orang ada mereka punya personality trait yang sendiri. Ada orang yang jenis apa ni dan kebanyakan yang pergi ni kebanyakan golongan yang introvert nampak luar diam tapi dalamannya membara. Itu yang satu hal. Yang satu orang lagi yang dia dah puas buat dosa nak cari shortcut masuk syurga. Kan? Orang kata terus kata termati. Dia ingat semudah gitu ke? Betul lah kau berkorban itu tapi hukum hakamnya kena dipelajari. Macam tadi doktor kata mereka bukan dikerja, tapi kalau diorang mati? Itu antara mereka dengan Allah SWT lah. Tetapi apa yang mereka usahakan itu kita katakan tidak menepati syarat-syaratnya. Semayang pun kalau tak cukup syarat tak sah kan. Tak ambil wuduk, solat kan. Dalam keadaan air ada. Kalau air tak ada bolehlah kita ambil tayamum. Kan? Pergi haji, tawaf tak cukup 7 kali. Mana kira disqualified lah. Kan? Jadi begitu dalam kes itu. Cuma adakah nak panggil dia militan ke penganas? Saya tak setuju. Itu mempunyai konotasi yang kita namakan sebagai apa ni kolonialism punya mentality. Sebab yang dok panggil penganas, militan ni geng-geng kolonial dulu. Kemudian diteruskan oleh sekarang ni neo-kolonialis dan media-media barat gunakan militan penganas. Jadi kita apa sebabnya pula kita nak gunakan juga militan penganas? Mereka panggil diri mereka sebagai jihadi. Jihadi lah tapi kata jihadi yang tak mengikut apa ni hukum hakam yang betul lah.